Program Apa Khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, hai. Apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Semestinya segalanya sentosa bersama kami. Saya Pasha Rahim dan juga rakan pengacara saya Hadina Pahlavi. Kita pagi-pagi ni kita dah mulakan hari kita dengan kegiatan exercise. Ya, sebab kita nak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Nak masuk ke tahun baru 2023, Hadina. Antara aktiviti yang kita lakukan tadi, kita naik tangga. Betul. Sambil tu kita bercakap untuk melatih pernafasan. Itu antara perkara yang anda boleh lakukan sekiranya anda mahu melatih pernafasan anda dan juga stamina anda. Naiklah tangga. Orang kata 1000 langkah bermula dengan langkah pertama. Jadi jangan malas-malas naik lift, kita naik tangga pagi-pagi hari. Betul. Hadina. Baik, seperti biasa kita akan kita memetik sedikit berita daripada portal bernama.com. Pertama sekali, Kementerian Kewangan melalui Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB akan mempertimbangkan untuk memberi bantuan ataupun kelulusan pembinaan rumah mesra rakyat kepada mangsa banjir di seluruh negara. Ini terutama sekali bagi mangsa-mangsa yang terkesan dengan banjir baru-baru ini di mana rumah mereka telah musnah 100%. Jadi mangsa banjir bolehlah memohon rumah di bawah SPNB. Pembinaan RMR di atas tanah sendiri ini merupakan satu kaedah untuk membantu mangsa banjir. Namun ada bayaran bulanan yang dikenakan, tetapi kaedah bayaran yang lebih orang kata tidak terlalu tinggi dan juga harga yang mampu milik berserta dengan jumlah subsidi yang telah pun disediakan untuk mangsa-mangsa banjir berkenaan. Dan difahamkan sebanyak 11 rumah di Kampung La telah pun musnah 100% selepas dihanyutkan air banjir yang deras. Jadi diharapkan ini antara salah satu usaha kerajaan untuk membantu mangsa banjir membina semula rumah-rumah mereka dan dapat mengurangkan juga sedikit sebanyak beban yang dialami oleh mangsa-mangsa banjir tersebut. Betul, dan kita berbaki beberapa saja hari lagi untuk menyambut tahun baru dan masih ada kesempatan untuk kita pergi bercuti bersama keluarga, bawa anak-anak jalan-jalan. Dan saya baru saja balik daripada Melaka. Macam-macam aktiviti yang boleh dilakukan di Melaka. Kita ada taman buaya, kita ada tempat makanan yang best, yang sedap. Dan antara yang menjadi tarikan juga bila sektor pelancongan kapal persiaran mewah menjadi satu daripada fokus Kerajaan Negeri Melaka untuk menarik kedatangan pelancong asing terutamanya menjelang tahun melawat Melaka 2024. Menurut pengurus besar bahagian promosi pelancongan BPP Negeri, Saari Basirun berkata 3 syarikat kapal persiaran bersetuju untuk bekerjasama dengan pihaknya untuk menjadikan Melaka sebagai antara destinasi persinggahan ketika berlayar. Dan kalau sebelum ini pada tahun 2019 Melaka menerima 100,000 pelancong luar negara yang singgah ke Melaka untuk menikmati sejarah peninggalan Portugis dan sebagainya, dan kali ini mereka ingin jadikan Melaka sebagai ejen pelancongan yang menarik perhatian pelancong bertaraf antarabangsa dan mewujudkan lebih ramai lagi pelancong asing. So pastikan anda nantikan ambil peluang ini. Selalunya kalau kita nak pergi naik kapal persiaran mewah ni, selalunya kita kena pergi Singapura, Pelabuhan Kelang ataupun Pulau Pinang. Kali ini dekat saja Melaka, anda boleh juga mengalami pengalaman yang sama. Baik. Kita teruskan pula. Kita naik ke utara sedikit. Ini berita baik untuk rakyat di kawasan Tambun. Pelbagai isu berhubung dengan projek infrastruktur seperti jalan raya, longkang dan sebagainya akan diberikan fokus dan dijangka akan diselesaikan bulan hadapan. Jadi Ahli Dewan Undangan Negeri Tambun, Ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kintang Muhammad Arfad Varisai Mahamat berkata pihaknya telah pun berbincang dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab
supaya projek-projek berkenaan dapat disiapkan dengan segera. Jadi beliau berkata dalam pertemuannya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan ahli Parlimen Tambun, beliau telah meminta agar pembangunan berkaitan yang berkaitan dengan keperluan rakyat di kawasan Parlimen Tambun itu diselesaikan dengan segera, kerana Perdana Menteri telah pun memberikan green light ataupun kelulusan berkaitan apa-apa keperluan di kawasan Parlimen Tambun. Hanya perlu menghantar surat kepadanya dan akan diluluskan jika ia menepati keperluan rakyat Tambun, kerana peruntukan telah pun tersedia untuk pembinaan infrastruktur dan sebagainya di sana. Baik itu antara petikan berita-berita daripada bernama.com. Jadi jika anda inginkan lebih lanjut lagi, bolehlah terus ke bernama.com. Hari ini kita akan berbincang mengenai beberapa perkara. Kita ada tetamu daripada DDEC ataupun Malaysian Development Design Centre, dan juga kita nak memasuki tahun 2023 ni, yang perlu mencabar daripada segi ekonomi. Betul tu Helena. Macam biasa, sebelum tu kita akan tinjau dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama rakam penyampai kami Pravina dari Bilik Berita. Silakan. Salam hormat dan salam perpaduan, saya Pravina Tresingham dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Seorang pelakon ditahan selepas didapati memandu secara melulu dan menyebabkan kekasihnya yang duduk di bahagian hadapan kenderaan dicampak keluar dan menyebabkan kemalangan di Jujambat Lebuhraya Lingkaran Tengah 2 susur ke Lebuhraya Duke. Dalam kejadian yang berlaku pada petang Rabu, pelakon berkenaan yang memandu kenderaan jenis Perodua Myvi memandu secara zigzag dan melanggar sebuah kenderaan pelbagai guna jenis Toyota Innova. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Farouk Ishak berkata, pelakon lelaki berusia 30-an itu dikatakan bertengkar dengan pasangannya berusia 25 tahun sebelum kemalangan berlaku. Akibat memandu dengan melulu dan menukar lorong secara zigzag, lelaki berkenaan telah hilang kawalan hingga terlanggar bahagian sisi kiri MPV berkenaan. Pemandu kedua-dua kenderaan telah hadir membuat laporan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ujian saringan air kencing terhadap pelakon itu didapati negatif dan permohonan reman akan dibuat hari ini. Video rakaman papan pemuka memaparkan pemandu Myvi memandu secara berbahaya ini turut tular di media sosial. Bantuan khas kewangan BKK 2023 sebanyak RM700 kepada 1.3 penjawat awam grade 56 ke bawah dan RM350 kepada 1 juta pesara kerajaan akan dibayar pada 17 Januari depan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam Facebooknya semalam memaklumkan pesara kerajaan yang sedang menerima pencen, pesara penerima pencen terbitan, pesara perkhidmatan awam skim KWSP dan veteran berpencen serta tidak berpencen akan menerima bantuan RM350 pada hari yang sama. JPA turut memuat naik surat edaran yang ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan Datuk Dr. Zulkifli Mohamad bertarikh 27 Disember 2022. Menurut surat perkeliling tersebut, BKK tersebut layak diberikan kepada pegawai perkhidmatan awam, kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan pelaksana yang masih berkhidmat pada 17 Januari 2023. Ia meliputi pegawai lantikan tetap, sementara dan kontrak perkhidmatan COS, pegawai yang bercuti bergaji penuh, pegawai yang bercuti separuh gaji dan pegawai yang bercuti tanpa gaji.
Selain itu, ia juga layak dibayar kepada Pegawai Lantikan Malaysia Short Term Employment Program atau MyStep yang berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan pada 2022 dan masih berkhidmat sebagai MyStep pada 17 Januari 2023. Keadaan banjir di Terengganu dan Sabah semakin pulih apabila hanya satu pusat pemindahan sementara PPS beroperasi di setiap negeri berkenaan setakat semalam, manakala di Kelantan sudah tutup sepenuhnya. Di Terengganu, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN memaklumkan jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS Masjid Kampung La di Besut masih kekal 53 orang daripada 12 keluarga. Kesemua mangsa dijangka berada di PPS itu dalam tempoh yang lama kerana kebanyakan rumah mereka dihanyutkan banjir. Di Sabah, jumlah mangsa yang terjejas dengan fenomena air pasang besar menurun kepada 688 orang yang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2 Sandakan berbanding 1,454 orang berlindung di PPS Sabah. Sementara itu, di Kelantan, PPS terakhir di Pusat Tarbiyah Pohon Buloh Pasir Mas yang menempatkan 17 orang daripada 5 keluarga ditutup sepenuhnya kira-kira 6.15 petang semalam selepas kediaman kesemua mangsa banjir yang terjejas selamat untuk didiami semula. Dengan laporan itu, sekian dari Berita bersama saya Previna Trisingam. Salam hormat dan salam perpaduan. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kami ingin berkongsi kepada anda tentang bagaimana usahawan muda terutamanya SME dan sebagainya untuk memperkasakan penjenamaan anda, bantu anda daripada segi pemasaran, desain, buat video dan sebagainya. Dan untuk itu, tanpa membuang masa, jom kami perkenalkan kepada anda semua tetamu kita di studio bagi membincangkan tentang DDEC, Perkasa Penjenamaan Usahawan, bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Aizuddin Muhammad dari Malaysia Design Development Center DDEC. Terima kasih Encik Aizuddin kerana sudi bersama dengan kami. Okey, sebagai pembukaan mungkin nak terangkan kepada semua yang sedang menonton ketika ini Pusat Pembangunan Reka Bentuk Malaysia DDEC ataupun Malaysia Design Development Center, fungsi dia dan peranan utama. Okey, terima kasih kepada bernama untuk slot pada pagi ini. Saya mewakili DIDAC atau DDEC. Mengucapkan terima kasih. Fungsi utama DIDAC ni, sebelum tu maybe saya cerita sikitlah latar belakang DIDAC ni. So DIDAC ni sebenarnya di bawah anak syarikat Majlis Amanah Rakyat, MARA. So Majlis Amanah Rakyat, dan kita DIDAC ni di bawah naungan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW. So kita ni anak syarikat government, di mana fungsi DIDAC ni ditubuhkan adalah untuk menjadi penyelaras kepada aktiviti reka bentuk untuk dalam pelbagai bidang, untuk memberi tambah nilai kepada ke arah pengkomersialan produk tempatan dan maybe insya-Allah untuk ke peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok di depan ni produk-produk usahawan, sebelum ni maybe usahawan desa selalunya packaging mungkin tak berapa menarik. Jadi DIDAC bantu usahawan ni macam mana nak menjenamakan semula produk supaya boleh di sama level dengan produk antarabangsa. Tu fungsi dan peranan DIDAC. Baik, kita tahu juga bahawa DIDAC ini adalah bawah MARA, dan kita tahu juga Pusat Reka Bentuk Negara ini, bagaimana kita nak dapatkan servis-servis dia? Oh, okey. In term of macam mana nak dapatkan servis, satu of course lah website DIDAC, www.ddec.my. Itu salah satu I think yang utama untuk mendapatkan maklumat. Yang kedua, kita banyak bekerjasama dengan kementerian dan agensi. Yang mana di mana kita, kalau kita tengok produk perkhidmatan DIDAC ni ada dua cabang dia. Satu, pembangunan usahawan. Dan yang cabang yang kedua, kita ada pembangunan jenama. So di mana dalam pembangunan usahawan ni dia ada komponen satu, didana, kita panggil didana lah, di mana agensi yang ada
menyediakan dana untuk pembangunan produk usahawan. Jadi usahawan bekerjasama dengan agensi, contohnya MARA. Kita di bawah MARA, usahawan di bawah MARA, dan kita sebagai anak syarikat bahagian design, kita bantu usahawan menggunakan dana daripada kementerian. Itu salah satu perkhidmatan yang kita sediakan. Dan yang kedua, dalam pembangunan usahawan ni kita ada dilatih. Dilatih ni di mana kita menyediakan latihan. Latihan berkaitan pembangunan produk dan jenama. Itu yang pertama. Dan yang kedua ni, kalau tadi perkhidmatan lidat yang kedua ialah pembangunan jenama. Pembangunan jenama ni kalau kita tengok dia punya skop dia luas. Skop dia macam-macam. Cuma mungkin setengah usahawan ni dia ingat nak bangunkan produk ni ada packaging, ada logo, jalan. Tapi mungkin dia tak sedar satu komponen dalam pembangunan jenama ni, ada strategi identiti dan strategi jenama. Sebelum nak keluarkan produk ni, kalau saya tunjuk ni, kenapa packaging macam ni, kenapa logo macam ni, kenapa warna macam ni, siapa target market dia. Yang tu mungkin tak ramai usahawan sedar. Dan kepentingan membangunkan strategi dan identiti tu sebelum mengeluarkan produk di pasaran. Yang tu salah satu peranan yang DIDAC cuba nak champion lah. We want to be champion in this sektor bahagian ni supaya usahawan faham. Tak nak nanti dah berniaga, dah setahun, 2 tahun, tak boleh lingkup sebab dia tak ikut proses yang betul daripada awal. Dan kalau kita lihat dia ada reka bentuk grafik, digital, bentuk dalaman, fotografi, videografi dan juga pengurusan acara. Kalau daripada segi pemasaran pula bagaimana? Adakah DIDAC akan terus membantu mereka ataupun tidak? In term of pemasaran, DIDAC lebih kepada creative design agency. Kita bantu dalam komunikasi visual. So di mana kalau kita tengok sekarang ni Facebook, Instagram, visual tu penting. So kita lebih fokus kepada the visual communication. But kalau in term of influencer ke marketing, kita tak ada, tapi kita bekerjasama. Kita bekerjasama dengan kita punya partner-partner untuk menawarkan perkhidmatan kepada usahawan. Cik Azzuddin tadi ada sebut mengenai pembangunan usahawan, salah satu teras DDEC untuk membantu usahawan-usahawan IKS terutamanya. Ada juga saya berpeluang untuk baca sedikit daripada website. Program kerjasama dan juga usaha sama industri. Mungkin Cik Azzuddin boleh terangkan sikit macam mana DIDAC membantu usahawan-usahawan untuk mungkin berkolaborasi dengan pakar-pakar industri dan sebagainya? Untuk sekarang ni kita ada program yang kita tengah jalankan dengan Malaysia Airport. Malaysia MAHB, di mana projek ni kita namakan projek Sense of Malaysia. Sense of Malaysia ataupun kita panggil SOM, Sense of Malaysia. So projek Sense of Malaysia ni di mana kita bagi peluang kepada usahawan desa, usahawan yang tidak berkemampuan untuk nak mempromosikan produk dia ke peringkat lebih tinggi, international. Di mana kalau kita tengok usahawan desa ni kadang nak masuk supermarket susah, nak masuk ke kawasan-kawasan yang a bit high end susah. Jadi di mana dalam program dengan MAHB ni, MAHB dan DIDAC menyediakan platform is like macam a retail store, konsep outlet di 6 lapangan terbang antarabangsa. Di Langkawi, Pulau Pinang, Kuching, Kota Kinabalu, KLIA 1 dan KLIA 2. Ini 6 lapangan terbang antarabangsa di mana usahawan selepas ni akan berpeluang untuk meletakkan produk mereka di airport. That's one of the platform yang kita sediakan kepada usahawan. Dan program kolaborasi ini berapa lama ia berlangsung? First outlet dah dibuka di Langkawi bulan November. So baru 2 bulan. Program ni baru bermula. Sebenarnya dia dah a bit delay because of COVID. Dia sepatutnya bermula dalam tahun 2020. Tapi because of pandemic kita delay dan kita berjaya lancarkan bulan 11. Outlet yang pertama di Langkawi dan selepas ni Pulau Pinang. So Pulau Pinang tu dijangka I think kuarter kedua lah. Pembinaan dah nak siap, cuma nak masuk produk tu kuarter kedua. Di mana saya nak buka peluang ni untuk tawarkanlah kepada usahawan-usahawan IKS. Di mana kalau ada yang berminat untuk menyertai program Sense of Malaysia ni, bolehlah hubungi DIDAC dan kita akan tengoklah proses panjang. Proses pemilihan tu panjang because dia melibatkan dengan Malaysia Airport. So kita nak pastikan produk yang diletakkan di Sense of Malaysia ni produk yang berkualiti. Ada halal,
ada all the certification yang barcode supaya nampak international lah. Baik. DDEC ataupun DIDEC lah sebagai salah satu pemain industri yang terbabit dalam kita nak memperkasakan industri kecil dan sederhana ini. Mungkin Encik Azrin boleh perjelaskan apakah antara pendekatan yang diambil untuk kita nak approach business ataupun usahawan-usahawan IKS ni. Okey, kita banyak buat pendekatan lebih kepada kerjasama dengan kementerian dan agensi. Okey. Sebab sebagai anak syarikat MARA, of course kita kena ikut the agenda daripada Bumiputera MARA. That's one of the thing yang kita buat. So kita bukannya kita buka peluang kepada semua, tapi ada kriteria dia yang kita perlu penuhi supaya untuk membangunkan bumi lah. Sebab kita anak syarikat MARA, so kita lebih memfokuskan kepada Bumiputera supaya agenda Bumiputera, memperkasakan Bumiputera tu diperkasakan dengan lebih hebat lagi. So kebanyakannya jawapannya kita lebih kepada kementerian. Kita bekerjasama melalui kementerian. Baik. Okey, dan kita nak tahu juga tentang program Empower NCER Kemahiran dan Keusahawanan ini. Bagaimana ia membantu memilih usahawan dan sebagainya. Okey, program NCER ni pun yang latest lah. Yang latest DIDEC buat, kita bukan ayat lancarkan lah. Kita dah mulakan 1 Disember. Okey. Okey, program ni selama 2 tahun. Okey. Di mana program NCER Empower NCER ni di bawah kerjasama dengan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara, NCIA. So dia lebih kepada sebelah Northern lah. Di mana program yang Empower ni kita sebagai penyedia perkhidmatan. Penyedia perkhidmatan untuk 9 daerah di Perak. 9 tu iaitu Mualim, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang, Perak Tengah, Kampar, Kinta, Kuala Kangsar dan Hulu Perak. So ni 9 daerah di Perak, di mana objektif utama program ni untuk menyediakan kemahiran dan keusahawanan. Tu yang dia punya keyword dia, kemahiran dan keusahawanan. Golongan sasar pula yang kita target kepada B40. B40 yang berumur 18 ke 15 tahun, 18 ke 50 tahun. Tu umur dia. Golongan belia, wanita, orang asli dan graduan yang tidak bekerja. Tu kita punya golongan sasar. And then apa kita punya KPI untuk program yang Empower NCER ni ialah kita target kepada golongan sasar ni supaya satu, sama ada sebelum ni dia tak bekerja. Tapi bila dia menyertai program kemahiran dan keusahawanan ni, habis program dia boleh bekerja. Disebabkan dia ada some knowledge, skill yang dia belajar dari program ni. Apa yang akan difokuskan dalam program ini? Ilmu-ilmu untuk reka bentuk grafik ataupun bagaimana? Dia untuk program NCER ni dia lebih special sikit. Dia bukan kita fokus kepada reka bentuk saja. Dia kepada, kalau boleh saya kata, pembangunan modal insan. Di mana usahawan kita akan buat, dia ada fasa dia. Fasa pertama ni kita panggil profiling. Profiling, tim DIDEC akan pergi ke kawasan-kawasan 9 daerah ni, kenal pasti peserta. Daripada peserta, contohnya ada dalam, kita total sebenarnya kita latih 3,350 dalam masa 2 tahun. Tahun pertama kita kena latih dalam 1,350. So fasa pertama profiling ni kita nak kenal pasti usaha-usaha apa yang ada di kawasan, contohnya Kuala Kangsar, Labu Sayong ke Laksa ke Penang, apa yang di kawasan tu. Daripada situ kita akan bawa masuk tenaga pengajar yang expert untuk ajar di spesifik golongan sasar ni. Bukannya kita nak ajar buat packaging design, tu selepas. Mula-mula tu kita kenal pasti siapa kita punya target market kita yang nak ajar ni, kita latih. Dan kemudian kita masuk on the penjenamaan. Mungkin dia nak buat kedai gunting rambut. So DIDEC masuk on the penjenamaan. The logo design dia, the outlet design dia. So tak semestinya packaging saja, services dan produk pun boleh. Baik, banyak lagi sebenarnya kita nak berbincang ataupun bertanyakan dengan Encik Azrin berkenaan dengan DIDEC dan apakah antara usaha-usaha lain yang dijalankan oleh DIDEC untuk membantu usahawan-usahawan IKS. Tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat untuk seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.
Okey, terima kasih. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kita masih lagi berbicara bersama dengan tetamu kita, Cik Aizuddin Mohamad, tentang penjenamaan semula yang akan dibantu oleh DDEC ataupun Malaysia Design Development Centre. Dan sebelum kita berakhir tadi, kita ada berborak tentang program Empower NCER, apakah golongan sasarannya dan sebagainya. Okey, sebelum kita nak bercerita lanjut, kita nak tahu juga program ini, kita dah tahu apa yang akan siapa yang akan dipilih dan sebagainya. Namun kita nak tanya, berapa lama daripada seorang tu mendaftar untuk program SOM ataupun program NCER ini untuk berjaya masuk ke fasa seterusnya? Okey, terima kasih. Okey, untuk program Sense of Malaysia atau SOM ni, dia tak ada limit time, tapi untuk setiap usahawan tu dia ada cycle dia. Okey. Contohnya kita ada 100 usahawan. Okey. Cycle pertama ni kita bagi 6 bulan yang pertama dan untuk jual produk di Sense of Malaysia. Dalam masa 6 bulan kita akan evaluate performance. Kalau performance of the product tu boleh jual banyak, laku, ada demand, we continue. Okey. Tapi lepas 6 bulan kita akan bagi peluang kepada usahawan lain pula masuk. Okey. Usahawan. Dan dalam SOM ni saya tak maklumkan tadi dia ada 2 komponen. Okey. Satu kita panggil kuih kita. Okey. Dan yang kedua kita panggil himpun. So kuih kita ni dalam kuih kita komponen produk makanan, makanan dan minuman. Dan himpun pula lebih kepada lifestyle, fashion. Kalau contohnya macam subang, rantai, craft tangan. So tu produk dalam kategori himpun. Okey. So dua bahagian dia. Nanti kan saya tak maklum tadi, semua ingat produk makanan saja. Tak, dia ada 2 komponen dekat sini. Himpun dan kuih kita. Okey, dan kita tengok sini 6 outlet SOM tersebut akan berjalan selama 3 tambah 2 tahun. Maknanya setiap usahawan itu, walaupun kita ada 6 bulan cycle tu, tapi produk boleh berada di outlet-outlet di lapangan terbang ini selama mungkin hampir 5 tahun. Macam tu. Okey, program ni dia daripada MAHP support. Okey. So 3 tambah 2 tahun tu, 5 tahun tu kita punya KPI kita lah. Kontrak kepada DDEC untuk melaksanakan Sense of Malaysia ni di 6 lapangan terbang antarabangsa. So usahawan pun kalau produknya cantik, bagus, dan 5 tahun tu dia boleh berada di 6 lapangan terbang antarabangsa. Dari segi penjenamaan tu memang DDEC dah bantu. Dari segi pemasaran pula, kalau produk-produk yang ada dekat di Sense of Malaysia ni, adakah DDEC bantu juga atau bagaimana? Okey, in term of pemasaran, macam saya maklumkan awal tadi, dia ada 2 jenis lah. Kita bantu dalam pemasaran visual. Visual communication. So kita ada website Sense of Malaysia, kita ada Facebook Sense of Malaysia, Instagram, di mana di situ kita akan promote visual dan video berkaitan produk. Tapi untuk yang lebih pemasaran yang lebih lanjut, kita pun galakkan kepada usahawan jugalah. Tak boleh bergantung 100% kepada DDEC. Kita sudah bantu penjenamaan dan kita pun minta usahawan pada masa yang sama mempromotkan produk masing-masing. Setakat ni mungkin Cik Aizuddin boleh tak bagi tahu kita berapa ramai ataupun berapa banyak jenama yang ada mungkin dalam bawah program SOM ni sendiri? Untuk fasa pertama ni kita sudah ada 59 usahawan. Dia ada 3 komponen tau. Dia ada 3 komponen dalam program SOM ni. Komponen pertama daripada kementerian. Kementerian provide dana untuk bantu usahawan menjenamakan produk. So ada 59. Yang produk yang komponen yang kedua kita panggil anchor tenant. So kita juga bagi peluang kepada usahawan ataupun produk yang ada, dia nak ambil some portion of the Sense of Malaysia tu, dia punya sahaja. Dia tak nak berkongsi dengan lain. So kita panggil anchor tenant. Pun boleh. Dia boleh mohon untuk jadi anchor tenant, aku tak nak produk lain. Aku je kat situ. Pun boleh. Dan yang ketiga kita panggil consignment. Consignment di mana dia bukan produk bawah kementerian, dia ada produk, kita evaluate, cantik ni, ada market. Tu kita boleh letak, tapi kita ambil margin, kita charge sikit lah. Ada percentage kita ambil daripada produk consignment tu. Baik. Kalau kita dah tahu pasal SOM kan, kita nak tahu juga pasal program Empower NCER ni, dia memang projek perintis di utara dulu ke dia akan pergi ke negeri-negeri lain ataupun memang fokus di utara dulu? Okey, di utara sebab dia bawah NCER Northern. Dia memang fokus kawasan Perak, Pulau Pinang,
Perlis, Kedah. That's the Snowden. Okey. So yang program yang Didik dapat empower ni, dia ada banyak package. Okey. So ada package 1, company X dapat. Okey. Package 2, company X ni dapat. So kita dapat package nombor 3. Okey. So kita fokus di 9 daerah ni. Alright, faham. Pun sama, program ni selama I think dalam 5 tahun. 2 tahun pertama, kalau performance cantik, usahawannya berjaya, insya-Allah kita akan lanjutkan. Okey. Baik. Okey. So, saya pasti ramai di luar sana dah berminat nak masuk SOM lah, nak masuk program NCER dan sebagainya. Bagaimana mereka boleh menerima Mendapatkan banyak maklumat, nak join macam mana? Fasa yang paling penting, percuma ke tak? Okey, terima kasih. Dia ada 2 untuk Sense of Malaysia ni, kalaulah kita ambil yang program kementerian tu, most of the cost tu akan dibiayai oleh kementerian. Baik. So usahawan kena bayar sikit saja. Ada bayar sikit. Dan untuk consignment, usahawan kena bayar. Tapi untuk program NCER, totally percuma. Okey. So jadi kalau belia ibu tunggal yang berada di 9 daerah tadi yang saya maklumkan tadi, boleh pergi kepada ketua kampung, pejabat mara daerah, kepada pegawai daerah kawasan masing-masing, bagi tahu kata kita nak mohon untuk program Empower NCER ni. Okey. So memang kita sekarang ni fasa 1 ni kita tengah cari participants. Okey. Kita tanya participant, sebenarnya kita nak bantu. Tapi kalau dia duduk saja tak ada buat apa-apa, dia pun kena jugalah. Betul. Kena buat something, kita nak bantu, tapi pada masa sama belia ni pun kena pada masa sama kena ada jugalah Inisiatif. Betul. the effort tu. Ada target tak berapa orang usahawan yang nak Tahun pertama ni 1,000. 1,000, okey. 1,000. So peluang banyak lagi ni. Memang terbuka sebab now ini berapa bulan? 29 28. Kita baru buka bulan ni. Kita baru start Bulan 12 bulan 12 ni baru mula buka penyertaan lah. Baik. So kita nak banyak lagi supaya objektif dia terlaksana lah. Objektif terlaksana. Baik, Encik Azrin mungkin boleh bagi tahu kita informasi mana nak dapatkan maklumat lebih ataupun di mana kita nak berhubung dengan DDEC macam mana. Okey, kalau untuk maklumat lanjut boleh WhatsApp ataupun call di talian 019 222 3300. 019 222 3300. Kita punya tim akan jawablah segala persoalan. Kalau yang berminat SOM, Sense of Malaysia, kita memang mengalung-alungkan. Kita banyak nampak produk Malaysia ni yang berkualiti, yang boleh diketengahkan. So kalau boleh ada yang berminat, boleh hubungi Didak tadi 092223300 ataupun untuk maklumat lanjut boleh di laman web Didak www.ddec.my. Baik. So, untuk maklumat lanjut. Dan untuk program Empower NCER tu pula macam mana? Ada laman web juga? Sama. Kita guna satu contact point lah. Contact Didak tadi, nombor yang saya bagi, dan kita punya tim akan menjawab lah. Baik. Baiklah, terima kasih Encik Aizuddin Mohamad, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Design Development Centre DDEC ataupun DIDEC atas perkongsian tersebut. Dan kepada anda semua yang berminat, cepat-cepat pergi ke laman web www.ddec.com.my. Peluang terbuka untuk 1,000 Betul. usahawan IKS di luar sana. Jadi jangan lepaskan peluang ini, telah pun disediakan untuk anda di luar sana. Baik, kita nak terbang seketika, Erlina. Kita nak ke Tawau, Sabah. Kita lihat dulu apa agaknya cerita kita bersama koresponden di sana. Selepas itu berhenti rehat dan kita akan kembali bercakap soal ekonomi 2023 pula. Terima kasih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Tawau menahan 3 lelaki tempatan serta merampas lebih 23,000 liter minyak diesel dalam satu serbuan di kawasan Jalan Air Panas di Tawau baru-baru ini. Dan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Tawau Sam Aminuddin memaklumkan serbuan pada 3 petang itu membawa kepada penahanan 3 lelaki berumur antara 30 hingga 40 tahun yang ketika itu sedang melakukan
pemindahan minyak diesel dari lori tangki ke dalam sebuah tangki besi yang diubah suai di stor penyimpanan haram minyak diesel bersubsidi, dan rampasan bernilai lebih daripada RM280,000 dilakukan membabitkan 3 lori minyak diesel, 7 unit hos, sebuah kompresor, sebuah tangki besi yang diubah suai berkapasiti 6,000 liter serta 4 unit tong drum yang setiap satu berkapasiti 200 liter. Dan saya berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM1 juta atau penjara tidak lebih daripada 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan sementara itu, akibat leka berjudi sabung ayam, 7 lelaki dicekuk polis di ladang kelapa sawit di Kampung Iban Merotai, Kalabakan semalam. Dan Ketua Polis Daerah Tawau ACP Jasmine Husin berkata 7 lelaki berumur 40-an itu ditahan ketika serbuan dilakukan di lokasi berkenaan, dan ketika ditahan 4 daripada 7 suspek merupakan warga asing yang tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri. Dan polis kemudian bertindak memusnahkan lokasi judi sabung ayam berkenaan, dan kes disiasat mengikut Enakmen Kebajikan Haiwan 2015, Akta Rumah Judi Terbuka 1953 serta Akta Imigresen 1959 dan 1963. Sekian itu laporan ringkas dari Sabah. Terima kasih. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kami bersiaran secara langsung. Saya bersama rakan pengacara saya, Haldina Pahlavi. Baiklah, kita nak berbaki beberapa hari saja lagi nak memasuki tahun baru 2023, dan pastinya ramai yang rasanya ada sedikit kegusaran mengenai keadaan ekonomi yang katanya mungkin agak tidak stabil tahun depan, Haldina. Betul, dan kalau sebelum-sebelum ini mungkin kita lebih fokus kepada risau matlamat tahun ini dah sampai ke belum, matlamat tahun depan kita nak susun strategi apa yang kita nak sampaikan dan sebagainya. Namun cabaran 2023 ini bila kita berhadapan dengan kelembapan ekonomi, katanya macam-macam naik, harga makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan juga dijangka naik, dan juga kita digemparkan bila ada katanya dasar OPR juga akan naik pada bulan hadapan, which is minggu depan. Okey, untuk kita berbicara ataupun untuk kita bersedia secara fizikal, mental dan juga mungkinlah dari segi keuangan, kita akan bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, untuk membicarakan tentang ekonomi 2023. Sediakan payung sebelum hujan. Okey, Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Doktor, kita ni sekarang ni rata-ratanya lah mereka yang membuat pinjaman dan sebagainya, mereka orang kata dikuatiri lah akan ada lagi satu kenaikan OPR 25 mata pada bulan hadapan dan sebagainya. Kalau sebelum ini pun banyak desas-desus, susahlah orang nak cope dengan kenaikan OPR ni. Tetapi kalau sekali lagi dinaikkan ni, walaupun kita faham dia akan mengekang inflasi dan sebagainya, tapi apa yang boleh kita lakukan? Perlu ke orang-orang yang ambil loan ini risau dan sebagainya, Doktor? Ya, Halina Pasha, terima kasih kerana menjemput saya. Memang bila sebut OPR ni semua terkesan. Saya pun baru dapat swang memaklumkan bermula 1 Januari depan ni interest ataupun kadar faedah untuk pinjaman saya akan naik, dan ini merupakan kenaikan kali keempat lah sepanjang tahun ini. Dan bila sebut tentang urut-urut adakah kadar OPR akan naik lagi tahun hadapan, memang bayangan yang ada, kerana kita lihat kadar OPR sekarang pada 2.75% sebenarnya masih lagi rendah berbanding kadar sebelum kita dilanda pandemik. Dan apabila kita lihat pengumuman oleh Jabatan Perakam Malaysia bulan November lepas, iaitu kadar inflasi masih lagi dianggap tinggi pada 4%, maka kebimbangan bahawa kadar inflasi ini akan berterusan tinggi tahun hadapan itu adalah kemungkinan akan berlaku. Dan
kaedah monetary yang intervensi yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia adalah berupa kenaikan kadar OPR. Oleh itu kemungkinan berlakunya kenaikan 25 mata asas pada bulan Januari ini untuk kadar April adalah orang kata besar kemungkinannya. Dan kalau kita menyebut tentang pengguna ataupun dengan lebih spesifik peminjam yang mempunyai pinjaman kadar berubah, memang persediaan harus diteruskan. Tahun ini kita sudah mula memastikan bahawa lebihan pendapatan itu cukup untuk menampung kenaikan komitmen bulanan. Tahun depan pun memang kena pastikan lebihan pendapatan itu sentiasa ada, dan mungkin bukan masanya lah untuk membuat pinjaman baharu untuk tahun hadapan. Okey doktor, tapi kalau kita bercakap tentang lebihan pendapatan tu, bukan semua orang lah ada lebihan pendapatan tu. Apa yang boleh mereka dalam kategori ataupun golongan ini lakukan untuk orang kata serap kesan kenaikan OPR itu sendiri tanpa menjadi orang yang penghutang yang tidak baik? Ya, kalau kita lihat tahun 2020 semasa kita dilanda pandemik, gaji purata telah jatuh 9%. Kalau gaji median tu 15.6%. Tahun lepas 2021 gaji kembali meningkat, tetapi meningkat dia ke 3 ke 4% saja. Bermakna kita punya gaji sebenarnya masih lagi belum pulih sepenuhnya. Gaji kita lagi rendah dari sebelum pandemik. Dan apabila sebut tentang lebihan pendapatan, bukan sahaja gaji semakin berkurangan, tapi kita lihat dengan kadar inflasi yang tinggi menyebabkan harga barangan makanan kekal tinggi. Masih lagi menjadi satu isu kepada rakyat untuk membeli barangan keperluan asas, bukan sahaja tinggi, malahan sukar didapati. Oleh itu, kalau kita memikirkan strategi bagaimana kita boleh meningkatkan pendapatan kita tahun hadapan, strategi untuk sentiasa mengurangkan kos perbelanjaan itu memang harus dikekalkan, mengubah kata kemampuan berbelanja kita mengikut pendapatan kita pun harus ada. Tetapi saya lihat kat sini strategi untuk memastikan kita memperolehi pulangan pendapatan yang lebih tinggi melalui gaji ataupun pekerjaan yang memberi kata gaji yang tinggi disebabkan keperluan kemahiran yang lebih tinggi, itu penting. Sebagai contohlah, saya di Putra Business School sepanjang setahun 2 tahun ini kami melihat kenaikan jumlah pelajar tinggi kerana mereka mahu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka, mendapat kata sijil tambahan untuk memastikan mereka kekal berdaya saing. Oleh itu saya lihat upskilling, reskilling itu tetap penting untuk tahun hadapan. Doktor, rata-rata komen ataupun jangkaan mengatakan tahun depan akan berlakunya recession. Dari segi syarikat-syarikat besar pula pandangan doktor, adakah akan berlakunya downsizing dan juga retrenchment? Pandangan doktor bagaimana? Laporan dari Bank Dunia, International Monetary Fund rata-rata meramalkan bahawa pertumbuhan ekonomi global pada tahun hadapan akan perlahan. Ada negara yang akan mengalami kemelesetan, tetapi di rantau Asia Pasifik termasuklah Malaysia, kita punya jangkaan pertumbuhan ekonomi walaupun rendah daripada tahun ini tetapi masih lagi positif. Malahan untuk Malaysia mungkin sekitar 4 hingga 5%, masih lagi ada kata ruang untuk ekonomi berkembang. Namun kita juga ambil maklum bahawa data terkini menunjukkan bahawa pengeluar-pengilang di Malaysia sudah mula memperlahankan aktiviti pengeluaran mereka, mengurangkan penginputan bahan-bahan mentah dan juga komponen, dan juga lebih bertumpu kepada mengurangkan inventory. Ini tanda bahawa aktiviti itu dijangka perlahan, lebih lagi dengan peningkatan kadar faedah bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia akan menyebabkan permintaan global itu berkurangan. Pengilang, pengeluar juga sudah mula memastikan bahawa mereka tidak terlebih keluarkan barang tetapi tidak ada permintaan. Oleh sebab itu
memang ada orang kata kemungkinan berlakunya pengurangan dari segi bilangan pekerja retrenchment yang disebut itu. Namun kalau kita lihat tahun ini negara sudah mula mencatatkan FDI, foreign direct investment, masuk dalam negara kita, pelaburan yang tertinggi sejak beberapa tahun yang lepas. Oleh itu, walaupun ada syarikat yang mungkin akan menggerakkan pekerja, tetapi saya melihat di sini ada juga potensi untuk mewujudkan peluang pekerjaan baru melalui pelaburan-pelaburan yang baru ini. Okey, bagaimana pula dengan konflik yang berlaku di Rusia, dan kalau kita tahu Rusia merupakan pengeksport kedua terbesar minyak, dan bagaimana isu ini, apa sekatan yang dijalankan oleh Barat terhadap Rusia akan memberi kesan kepada kita di Malaysia? Memang kalau kita lihat isu konflik Rusia-Ukraine ini masih berterusan. Yang terkini negara Eropah termasuk Amerika Syarikat cuba mengenakan had maksimal minyak daripada Rusia, yang harga minyak yang boleh dibeli. Oleh itu saya melihat krisis ini dijangka berterusan ke tahun hadapan yang mengakibatkan harga minyak dunia mungkin kekal tinggi. Kita lihat sekarang mungkin sekitar 80 US dollar setung, dan kalau kita lihat implikasinya kepada negara kita, sebenarnya harga minyak yang tinggi membolehkan negara mendapat hasil yang lebih tinggi, dan juga ianya boleh memberi pendapatan tambahan kepada negara dan juga membantu bajet 2023 untuk menjadi bajet yang kata lebih seimbang. Tetapi implikasi selain itu adalah kata subsidi ke atas minyak RON95 dan diesel yang akan memberi beban tambahan juga kepada kerajaan. Oleh itu kita lihat baru-baru ini pun kenyataan daripada menteri bahawa kerajaan sedang mengkaji subsidi bersasar untuk minyak RON95 supaya walaupun harga kekal tinggi untuk harga minyak dunia, tetapi subsidi yang mahu diberikan oleh kerajaan kepada rakyat itu akan sampai kepada mereka yang sepatutnya. Kita lihat tahun ini Menteri Kewangan bagi tahu bahawa 8 bilion yang diperuntukkan untuk subsidi minyak ini sebenarnya pergi kepada golongan T20. Mungkin kita lihat akan banyak orang kata kalibrasi lah dari segi hasil dan juga subsidi yang akan dikenakan oleh ataupun diberi oleh kerajaan pada tahun hadapan. Baik, Doktor, selain itu apa lagi pandangan Doktor tentang inisiatif yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam memberi keselesaan kepada rakyat berhadapan dengan kelembapan ekonomi tahun depan? Saya lebih suka melihat dari sudut positif. Pertama, tahun hadapan walaupun ada cabarannya tetapi ada juga peluang dia. Kalau kita lihat negara kita tahun ini sudah meratifikasi dua perjanjian bebas antarabangsa yang terbesar di dunia, RCEP dan juga CPTPP. Jadi ada peluang untuk industri kita meneroka pasaran baru menjadi lebih kompetitif. Pada masa yang sama, kemungkinan China akan mula membuka kembali sektor ekonominya, dan ini akan memberi peluang untuk Malaysia meningkatkan dagangan dengan rakan dagang utama ini, terutamanya dalam sektor komoditi seperti minyak dan gas dan juga elektrikal dan elektronik yang merupakan antara sektor perkirangan yang memberi sumbangan yang terbesarlah dalam ekonomi kita tahun ini yang saya jangka akan berterusan. Selain itu, kalau kita lihatlah dunia sekarang pergi ke arah teknologi, kata green teknologi, mesra alam, dan antara teknologi yang kita ada di Malaysia ini yang boleh membantu kepada pewujudan industri baru adalah industri nadir bumi, iaitu salah satu penting dalam mana-mana peranti. Kita punya telefon pintar, kita punya kalau electric vehicle tu, electric car tu, dia punya motor, dia punya magnet dalam tu semua menggunakan nadir bumi yang banyak ada di negara kita. Saya lihat di beberapa negeri seperti Perak, Kedah, Kelantan sudah mula meneroka industri baru ini yang boleh membantu pewujudan banyak sektor kerja. Yang penting kita lihat adalah pelaksanaan segala dasar polisi kerajaan sedia ada supaya dari segi pelaksanaan itu dapat memberikan impak yang sepatutnya. Itu yang saya lihat potensinya
tetap ada untuk negara kita bagi menepani cabaran 2023 nanti. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman atas perkongsian itu tadi. Terima kasih. Dan itu saja yang dapat kami kongsikan kepada anda semua penonton Apa Khabar Malaysia hari ini bersama saya Helena Pallavi. Dan saya Pasha Rahim, diharapkan anda semua jaga diri, jaga kesihatan. Beberapa hari lagi kita akan sambut tahun baru 2023. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terus bangkit yakin berdiri.